Okey, kita teruskan Selamat Pagi Malaysia. Kita akan beri laluan untuk segmen Sini Ada Cerita. Kita akan ke Sabah seketika bersama dengan rakan kami, N. Zavira di sana. N. Zavira. Ya, cerita apa tu ada di sana, N? Silakan, N. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sini Ada Cerita hari ini akan membawa perkongsian mengenai SMJ untuk siapa sampai bila. Ya, sejak diperkenalkan pada tahun 2021, Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya ataupun SMJ telah menjadi nadi utama Kerajaan Negeri Sabah untuk merancang dan juga menggerakkan pelaksanaan pembangunan di negeri Sabah yang sangat kita sayangi. Baik, dan bukan setakat di atas kertas, ianya cukup menyeluruh daripada aspek ekonomi, politik dan juga sosial, yang mana ianya merupakan satu usaha yang cukup besar untuk menjadikan Sabah ini lebih berdaya saing bukan sahaja di peringkat nasional tetapi juga di peringkat antarabangsa. Jadi untuk Sini Ada Cerita kali ini akan mengupas sejauh mana SMJ ini untuk siapa dan juga sampai bila, bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Datuk Rosmadi Datuk Sulai, Ketua Pegawai Penyelaras Sekretariat Sabah Maju Jaya yang bersama kita pada hari ini. Apa khabar, Datuk? Sihat, terima kasih. Ya, hari ini Datuk nampak segak bergaya macam biasa. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, baik Datuk, sebenarnya kita cukup rasa teruja bersama dengan Datuk hari ini sebab kita faham bahawa betapa dekatnya Pelan SMJ itu di kalangan masyarakat Sabah sejak diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sendiri. Jadi persoalannya, kita mengetahui pimpinan negeri Sabah ini yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri ini selalu menekankan SMJ ini adalah untuk rakyat dan untuk rakyat. Jadi kita ingin tahu sejauh manakah sejak diperkenalkan ini, sejauh mana pelaksanaannya itu telah pun kita capai setakat ini. Okay, sebelum saya mengulas mengenai dengan pencapaian Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya ini, elok juga kita memahami latar belakang Pelan Sabah Maju Jaya ini. Pelan Sabah Maju Jaya ini kita lakar berdasarkan pelan-pelan yang sedia ada dan juga pelan yang telah dilancarkan sebelum kerajaan pada ketika ini. Jadi kita ambil mana-mana pelan yang masih relevan, masih berdaya saing dan kita modified untuk keperluan semasa. Jadi pelan ini memang dilakar untuk tujuannya kepada rakyat. Menyelami hati budi rakyat di sana, apa yang dikehendaki dan apa keperluan kita yang perlu kita segerakan. Jadi maknanya Pelan Sabah Maju Jaya ini menyentuh naluri masyarakat di lapangan. Betul. Okay, dan apabila kita lancarkan pada 29 Mac 2021, yang kita fokus, setiap kementerian ini hendaklah memainkan peranan masing-masing dan mempunyai pembangunan atau perancangan pembangunan sama ada fizikal atau non-fizikal untuk disegerakan, dilaksanakan. Dan pada pendapat setiap kementerian itu, dia kena menyentuh hati rakyat. Apa yang diperlukan di lapangan. Dan apabila kita lancarkan ini, tiap-tiap kementerian kita bagi key performance indicator. Maknanya kita ukur setiap kementerian ini, apa yang menjadi flagship bagi tiap kementerian ini, kita ukur. Dan kita come up dengan 467 inisiatif yang kita gumpul setiap kementerian. Dan dari sana kita ukur. Dan benda apa ini, inisiatif itu boleh ditambah, boleh ditukar, boleh modified berdasarkan kesan kepada rakyat. Kalau kurang berkesan, kita tambah baik dan kita jelmakan dalam bentuk lain atau benda yang sama tetapi pendekatan yang berbeza. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi setakat ini kita sudah masuk tahun kelima.
Seperti dalam buku laporan SMJ, kita telah mencapai 94% kemajuan daripada 467 inisiatif atau bersamaan dengan 366 inisiatif sudah disiapkan. Jadi sekarang ini kita sudah masuk ke fasa ketiga tahun 2025. Setakat tadi saya dimaklumkan kita sudah mencapai 95.8%. Mananya ada sudah yang kita siapkan. Dan hasrat kita dan target kita sampai ujung tahun ini sekurang-kurangnya kita akan mencapai dalam sekitar 97-98. Yang selebihnya itu kita perlu carry on di tahun berikutnya. Dan nanti contoh-contoh apa yang perlu kita carry on kepada tahun berikutnya, karena dia mendapat perhatian kepada rakyat dan kita sedar bahwa program-program tersebut boleh membantu rakyat kita di negeri Sabah terutamanya untuk terus hidup selesa, aman dan sejahtera. Ya. Datuk, kita melihat dan juga mendengar penjelasan daripada Datuk ini, baru saya sedar semula begitu banyak sebenarnya inisiatif yang telah ditawarkan oleh Kerajaan Negeri Sabah kepada masyarakatnya. Daripada inisiatif-inisiatif ini, mungkin Datuk boleh kongsikan antara program ataupun bantuan yang benar-benar berkesan dekat di hati rakyat. Secara keseluruhan, semua inisiatif ini yang kita perkenalkan berbalik kepada apabila kita lakarkan Sabah Maju Jaya ini, dia hendaklah menyentuh akar umbi. Suara hati rakyat di akar umbi. Saya ambil contoh lah, habis terlampau banyak ini yang kita ambil contoh Rumah Mesra SMJ. Rumah Mesra SMJ, kita tahu setiap hari keluhan orang tidak cukup rumah, tiada rumah dan sebagainya. Dan mungkin kita antara negeri di Malaysia ini yang memperkenalkan Rumah Mesra SMJ ini, yang kita bagi rumah bagi yang bertiang 85, nilai 85,000, bagi yang tidak bertiang 80,000 tidak perlu bayar. Ya, betul. Tetapi sasaran kita ialah miskin tegar dan miskin. Dan kita juga membangunkan indikator bagi menentukan siapa yang miskin tegar ini, siapa yang miskin ini, siapa miskin relatif, siapa yang mengaku miskin. Faham. Karena cara prinsipnya apabila kita ditanya, semua kita ini mengaku miskin. Tetapi siapa yang didahulukan? Jadi kita bangunkan indikator kita yang juga diguna pakai di peringkat nasional, indikator untuk menentukan keutamaan. Kita berkongsi indikator itu dengan peringkat nasional. Untuk tahun pertama Rumah SMJ sampai sekarang ini kita telah mensasarkan 7.482 unit. Di mana tiap-tiap DUN secara prinsipnya pada awal pelaksanaan kita peruntukan 20. Dan yang 20-25 ini disebabkan kedudukan keuangan kita stabil. Pendapatan kita sudah 3 tahun berturut-turut hampir 7 bilion. Jadi kita ada keuangan yang lebih. Kita tambah lagi pada tahun 2025 40 unit 1 DUN. Jadi ini menjadikan jumlah itu ada 7.482 dan yang sudah disiapkan ini sudah 5.000 lebih. Yang sudah siap sudah orang masuk. Karena keperluan orang miskin tegar ini masa. Dia perlu rumah tetapi dia mau cepat. Betul. Dia tidak boleh tunggu. Ya. Bayangkan kalau dia tunggu 2-3 tahun. Jadi penyelesaian yang kita buat melalui Rumah Mesra SMJ ini cepat dan tepat. Mananya cepat, tepat penerima, tempat di mana kita buat. Betul. Jadi ini yang kita pendekatan yang kita buat. Ya. Sebagai rakyat Merahain juga sebenarnya Datuk, saya sendiri melihat bagaimana pelaksanaan Rumah SMJ ini dilakukan di setiap DUN dengan penambahan ke 40 unit rumah SMJ yang terbaru pada ketika ini. Walaupun dalam nada bergurau Datuk kata kita harus kenal pasti siapa yang betul-betul miskin tegar, siapa yang pura-pura mengaku miskin. Saya kira itu sangat penting kita mengetahui bagaimana cara untuk kita mengenal pasti, dan disebabkan oleh langkah-langkah awal inilah juga yang membolehkan pelaksanaan Rumah SMJ itu tepat dan cepat sampai kepada mereka yang benar-benar layak untuk mendapatkan rumah SMJ itu.
ini. Saya kira selain daripada rumah SMJ ini juga, kalau kita lihat daripada pelan SMJ itu sendiri dalam kategori M, modal insan dan kesejahteraan rakyat juga ditekankan betapa peranan belia itu juga dititik beratkan oleh pimpinan negeri dalam sama-sama membangunkan negeri. Jadi begitu banyak inisiatif bantuan terutamanya dalam bidang pendidikan diberikan kepada rakyat Sabah. Kalau mungkin Datuk boleh ambil satu contoh yang kita boleh kongsikan bersama dengan penonton kita. Okay, terima kasih. Modal insan ini merupakan juga satu agenda utama dalam Sabah Maju Jaya, di mana Yang Amat Berhormat menekankan bahawa untuk mengubah nasib negeri Sabah, kita kena melabur dalam modal insan. Ya. Dan kalau kita tengok pensejaraan mana-mana negara di dunia ini, dia fokus kepada pembangunan modal insan untuk dia maju. Kita ambil contoh Singapura. Yeah. Berapa bilion dia belanja untuk modal insan. Kita ambil contoh negara-negara yang maju. Semua dia pour in the money into the human resource development. Betul. Jadi apa yang kita buat di negeri Sabah setakat ini, kita sudah berbelanja lebih daripada 2 bilion. Wow. Dalam 4 tahun pertama sehingga 2024 1.38, dan tahun ini kita tambah lagi 800 lebih juta, jadi menjadikan 2 bilion. Maknanya dalam tempoh 5 tahun itu, you just imagine the amount of money. Berbekalkan modal insan yang berilmu ini, kita yakin, kita percaya bahawa negeri Sabah ini boleh satu hari nanti melonjak sebagai negeri maju di Malaysia. Dan setakat ini kita sudah perkenalkan 16 package untuk pendidikan, budi, bestari, baik dan sebagainya. Sehinggalah kepada terutama fokus kita kepada murid-murid di luar bandar yang tidak mempunyai akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik, maka kita bantu. Bantuan transportation, MyFly, yang di mana anak-anak kita di Semenanjung, di Sarawak kalau mau balik, boleh MyFly SMJ ada. Jadi ini kita ambil kira. Seperti yang saya nyatakan tadi, Sabah Maju Jaya ini cuba menyelami hati budi rakyat di bawah sana. Betul. Apa keluhan dan kita bagi jawapan. Tadi saya katakan, keluhan pertama, rumah. Ya. Okey, kita bagi rumah SMJ. Betul. Keluhan kedua, anak saya tidak boleh bersekolah, tidak setaraf dengan orang lain, tidak setaraf dengan di kawasan bandar. Kita jawab dengan perbagaian bakti, budi dan sebagainya. Penyelesaiannya tepat dan juga pantas. Baik, Datuk, dalam masa yang berbaki kurang daripada 1 minit ini, mungkin yang berbahagia Datuk boleh kongsikan barangkali harapan ataupun peranan rakyat Sabah di luar sana untuk membantu merealisasikan kemungkinan fasa yang kedua untuk Pelan Pembangunan 2.0 barangkali, Datuk. Ya, kita di pihak Rustia Sabah Maju Jaya memang sudah pun membuat persiapan dan kita pun sudah buat engagement di lapangan dengan komuniti. Kita buat engagement dengan persatuan-persatuan sivil, society dan sebagainya, persatuan-persatuan profesional untuk mendapatkan input-input bagi persiapan kita untuk melakar Sabah Maju Jaya Bersih 2.0, iaitu 5 tahun ke depan. Apa yang perlu kita masukkan? Dan antara pengisian-pengisian yang setakat ini yang saya boleh kongsi, misalnya kita fokus kepada penerukaan khazanah baru negeri Sabah. Dan antara fokus kita dalam Sabah Maju Jaya Bersih 2.0 nanti, iaitu penerukaan ekonomi biru, yang merupakan satu penerukaan yang baru bagi negeri Sabah dan bagi Malaysia, dan di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun sudah berkali-kali mengumumkan bahawa kerajaan negeri itu spearhead the blue economy di Malaysia dan menjadikan Sabah sebagai hub untuk ekonomi biru. Dan juga kita akan menerukai bidang-bidang pertumbuhan regional growth area di Sabah bagi membolehkan bahawa bolehkah Sabah ini berkembang serentak atau macam mana bentuk pembangunan ini. Jadi SMJ Bersih 2 pada prinsipnya
dia lebih fokus kepada physical development yang kita boleh nampak, kita boleh lihat. Ya. Saya kira Datuk, sekiranya para penonton ataupun rakyat Sabah sendiri ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelan pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya ini, boleh saja terus berkunjung ke laman sesawang Sekretariat Sabah Maju Jaya sendiri untuk mengetahui, kerana semuanya terus di sana, semuanya ada di sana. Jadi kita ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Haji Datuk Rosmadi Datuk Sulai, Ketua Pegawai Penyelaras Sekretariat Sabah Maju Jaya, kerana sudi untuk berkongsi bersama kita berkenaan dengan SMJ untuk siapa sampai bila. Baik, jadi sampai di sini saja perkongsian untuk Sini Ada Cerita untuk kali ini. Kita terus saja kembali ke Angkasa Beri bersama rakan-rakan penyampai. Terima kasih banyak-banyak Anne. Jadi kembali ke studio Selamat Pagi Malaysia.